Anda sedang menyaksikan berita CIDB TV bersama saya, Anim Izzati. Bermula jam 9 pagi, agensi-agensi penguatkuasa berkumpul di CIDB Convention Centre bagi mendengar sesi taklimat sebelum digerakkan ke lokasi sasaran bagi menjalankan operasi penguatkuasaan bersepadu OPB. Sasaran bagi operasi kali ini merupakan cadangan pembangunan satu blok rumah pangsapuri 3 tingkat dan satu blok rumah villa 2 tingkat di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Projek yang menjadi target ini bernilai 117 juta ringgit. Setibanya di lokasi, setiap kekuatan memainkan peranan dalam pemeriksaan pematuhan undang-undang di bawah bidang kuasa masing-masing. Pagi ini, pihak CIDB Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah mengadakan satu penguatkuasaan bersepadu bersama beberapa agensi dan jabatan. Antara agensi yang kita telah jemput bersama pada pagi ini adalah daripada JTK, JKKP, DBKL, PDRM dan juga SW Corp. So antara notis yang telah pun kita keluarkan pada hari ini adalah yang pertama adalah notis N2 di mana kita telah mengeluarkan notis mengemukakan maklumat kepada pihak kontraktor. Kita pun telah mengeluarkan notis N10. Notis N10 iaitu notis kesalahan pendaftaran akreditasi personel binaan, juga telah dikeluarkan satu notis. Selain daripada dua notis ini, kita juga telah mengeluarkan notis kesalahan di bawah subsection 34 pengenaan levy di mana 4 subkontraktor yang terlibat dalam projek ini tidak mengisytiharkan projek. Jadi sebanyak 4 notis telah dikeluarkan dan juga kita telah mengeluarkan satu notis N12 di bawah kesalahan subsection 33D lah, bahan binaan. Nah, disebabkan oleh N12 ini, kita telah pun mengeluarkan N3C lah. N3C ini adalah notis pemberhentian kerja pembinaan. So, sejumlahnya lebih kurang 7 notis daripada CIDB telah dikeluarkan kepada pihak kontraktor untuk tapak ini. Hampir 20 kabin dijadikan sebagai tempat menginap bagi pekerja di tapak bina, jelas melanggar peraturan. Antara kesalahan lain yang dikenal pasti, saksikan paparan ini. So, hasil pemeriksaan di bawah Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita dapati pihak majikan gagal untuk menyediakan penginapan secara mengikut peraturan-peraturan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Sama sekali pihak syarikat gagal untuk mengemukakan perlakuan penginapan yang dikeluarkan oleh jabatan. Itu kesalahan yang pertama yang kita kesan pada pagi ini. Dan hasil pada pemeriksaan pegawai jabatan juga, kita dapati pemeriksaan dijalankan terhadap rekod-rekod penggajian, kontrak perkhidmatan dan bayaran gaji. Kita dapati pihak syarikat gagal juga membuat bayaran gaji secara bank, secara atas talian. So, bayaran gaji dibayar secara tunai merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kerja 1955. Dan ada antara dua perkara itu kita akan ambil tindakan tegas terhadap majikan. Kita akan letakkan siasatan dan menjalankan tindakan penguatkuasaan. Kami daripada Jabatan Kawalan Bangunan DBKL, pada hari ini punya operasi, kita punya hasil siasatan adalah berkenaan dengan beberapa aspek lah. Salah satu daripadanya adalah berkenaan dengan binaan sementara ataupun kita panggil bangsal alih ataupun kita panggil juga temporary building lah di dalam tapak ni, di mana dia memerlukan permit beroperasi. Kita meluluskan permit untuk binaan sementara ini untuk asrama pekerja terdiri daripada 8 unit rumah kongsi itulah. Tetapi apa yang kita dapati pada hari ini adalah terdapat tambahan sebanyak 9 unit lagi yang ada di tapak ni lah, menjadikan keseluruhannya 27 unit. Jadi terdapat 19 tambahan unit rumah kongsi yang tidak ada permit lah. SW Corp Malaysia berperanan untuk memastikan pihak pemain industri pembinaan dapat mematuhi peraturan-peraturan pepejal dan pembersihan awam 2018 dan kategori di bawahnya. Pemeriksaan di lokasi mendapati terdapat kesalahan yang dikenal pasti di bawah peraturan 5-1-C iaitu tempat pemungutan dan 5-1-D iaitu tapak penstoran. Tindakan mengeluarkan notis amaran telah pun dikeluarkan kepada pihak kontraktor berkaitan. Dari segi objektif melaksanakan OPB, pihak CIDB mendapati adalah sangat berkesan disebabkan kerjasama yang diberikan oleh agensi-agensi penguatkuasa yang berlainan. Selain daripada itu, bila kita melaksanakan operasi bersepadu ini, kita nampak impak kepada pihak kontraktor dan juga objektif melaksanakan operasi penguatkuasa ini tercapai di mana
pihak DBKL dapat mencapai objektif mereka dan juga SW Corp dan juga JKKP. Tapi lebih utamanya CIDB dapat memberi satu impak lah, perubahan kepada satu budaya lah kepada pihak kontraktor untuk sentiasa mematuhi peraturan Akta 520 dan juga peraturan-peraturan daripada agensi lain yang berkenaan dengan industri pembinaan. So itu satu impak yang nampak positif yang kita jangkakan akan dilaksanakan secara berterusan. Operasi tamat sekitar jam 12.30 tengah hari. Objektif OBB adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pemain industri pembinaan tentang kepentingan mematuhi peraturan-peraturan di bawah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Akta 520 dan peraturan-peraturan di bawah agensi penguatkuasaan yang terlibat. Sekian sahaja laporan penuh operasi kali ini, sehingga kita bertemu lagi di lain episod. Kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe social media CIDB TV.